Hukum berselapa dah. Tengok uraian sifat yang pertama wujud yang ada empat turun bawah sikit. Turun bawah Pak balik pada katanya maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib pada akal situ. Hukum berselapa dah. Tengok tadi uraian sifat yang pertama wujud artinya ada. Lepas tu bila Pak balik turun ke bawah. Tengok pada kata maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib pada akal. Qala musallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain ya rabbal alamin. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib pada akal. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Ta'ala itulah dinamakan mustahil. Begini maksud perkataan ulama. Wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada hingga akhir. Jadi kata dan pengakuan tentu tidak, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib pada akal. Kita masih lagi nak bicara di antara sifat yang wajib pada akal kita tak ada pada Allah Ta'ala iaitu sifat wujud. Wujud bahasa Arab diterjemah kepada bahasa Melayu maknanya ada. Mana dalil yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan ada? Dalilnya dia sebut dulu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam adalah kamu ketahui annahu akan bahawasanya la ilaha tiada Tuhan illallah melainkan ada Allah Ta'ala sahaja. Maka di sini Allah Ta'ala mengaku bahawasanya diri dia itu bersifat dengan ada. Bila dia bersifat dengan ada itulah maka dia tekan, dia tuntut di atas tiap-tiap manusia yang bersifat dengan mukallaf kena kenal dan kena tahu bahawasanya dia ni ada. Dari mana fa'lam dia panggil fi'il amar. Ya, fa'lam dia berasal daripada i'lam, alima ya'lam, i'lam. I'lam dia panggil kalimah fi'il amar. Alima madhi ya'lamu mudhari', i'lam dia panggil fi'il amar. Apa maksud fi'il amar? Yang tuntut sebuah, tuntut suruh tahu. Maka pada ayat fa'lam maka hendaklah kamu ketahui. Maka hendaklah kamu ketahui bahawa surah tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Yang ini di sini Allah Ta'ala tekan kita manusia yang bersifat dengan mukallaf kena tahu bahawa surah Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Maka ada itulah kata ulang usul wujud artinya ada. Salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kita mengetahui serta mengaku pada hati dia. Kalau gitu pengakuan kita dengan adanya Allah Ta'ala itulah dipanggil benda wajib pada akal. Apa makna benda wajib pada akal? Ta'rif wajib pada akal dia panggil ma la yatasawwaru fil aqli adam. Bahagian yang tak tasawuf, tak tergambar ataupun tak timbul pada akal adamu oleh tak ada benda, tak ada bahagian tadi. Bila akal kita mikir nak kata Allah telah bersifat dengan tak ada, maka akal tak timbul. Akal tak timbul. Balik ada Allah dia panggil timbul. Tak ada Allah tu akal tak timbul, maka dia panggil mustahil pada akal. Ada Allah tu wajib pada akal. Kalau gitu bila mana hati kita mengaku sungguh adanya Allah Ta'ala, maka pengakuan hati kita dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala itulah dinamakan benda wajib pada akal. Apa sebab? Balik pada Allah akal tak timbul. Balik ada Allah akal timbul. Maka ada Allah tu wajib pada akal. Sebablah kata di sini maka pengakuan di dalam hati sebut pada hati tu. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala kena membenar dan mengaku. Di mana? Tepat benar, tepat mengaku ni dua. Ada kala pada lidah,
Ada kala pada hati. Nak di mana? Yakni pada hati. Apa tu? Nak sepok lebih kerana puak-puak munafik. Orang munafik dia mengaku pada lidah tapi tidak pada hati. Allah telah buat satu surah cerita bagaimana perangai puak-puak munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul. Idza ja'akal, apabila datang akan dika ya Muhammad al-munafiqun oleh puak-puak munafik. Orang munafik ni mulut dia mengaku tapi hati tak membenar. Qalu, berkata mereka itu, innaka la rasul ya Muhammad, bahwasanya mu Muhammad utus Allah telah sungguh. Itu mulut dia ada. Dia membenar. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah telah tahu ya Muhammad, mu ni utus Allah telah sungguh. Kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Tapi itu yang menjadi saksi bahwasanya puak-puak munafik tu lakadzibun, puak-puak tu berdusta ya Muhammad. Sungguh pun bila bertemu denganmu ya Muhammad, mulut yang membenar. Dia membenar Muhammad sebagai utus Allah Taala. Mulut dia, tapi hati dia tu dusta besar. Siapa cerita? Allah Taala cerita. Kalau gitu puak-puak munafik dia mengaku dengan Nabi sebagai utus Allah Taala pada mulut saja tapi hati tidak. Bila menafi Rasul sebagai utus Allah Taala, secara langsung menafi Allah Taala. Apa sebab? Kerana Allah telah perintah kita beriman dengan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang paling iman kita? Tiba-tiba puak-puak munafik menafi dengan Muhammad secara tak langsung menafi Allah Taala. Kenapa? Allah telah perintah suruh beriman dengan Nabi. Kalau gitu dia tak mengaku di hati tapi mengaku di lidah. Maka tak memadai. Tidak memadai. Lalu dengan sebab itulah kita manusia yang bersifat dengan mukallaf, ditekan kita ni mengaku pada hati. Apa sebab pada walid bila mengaku di hati, dia tidak mengaku. Tapi kalau mengaku di lidah, hati tak tahu lagi, mungkin mengaku, mungkin tidak. Sebab itu dah disebut di sini, mengaku di dalam hati, bukan pada setakat lidah, bukan. Mengaku dengan tentu sungguh, dengan tentu ada sungguh. Balik sikit, kita mengaji mula dia sebalik. Dengan tentu sungguh ada Allah nak itu. Kita tukar kalimah sikit kalau kita mengaji itu topik itu kan. Ayat tu lebih comel sikit. Dengan tentu sungguh ada Allah Taala. Bukan kata dengan tentu ada sungguh, tak salah tak boleh sumbai sikit. Lalu dia bagi, ditukar kalimah tu. Maka pengakuan di dalam hati siapa? Tiap-tiap mukallaf mengaku tadi dengan tentu sungguh ada Allah Taala, itulah mana? Pengakuan pada hati tadi itu dinamakan wajib pada akal. Hati membenar sungguh dengan adanya Allah Taala. Ya, dia bersifat dengan ada. Kalau dia takut siapa nak menjadikan kita manusia, tak ada satu pun selain daripada Allah Ta'ala mengaku buat manusia, tak ada. Melainkan Allah Ta'ala saja mengaku buat manusia, buat langit bumi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, fi ahsani taqwim. Ayat-ayat yang mana Allah telah cerita manusia ni Tuhan buat. Iqra' bacalah olehmu ya Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Khalaqal insana, Allah telah menjadikan manusia min 'alaq, daripada segumpal darah. Lepas tu Nabi cerita bagaimana proses kejadian manusia. Asal pertama 40 hari segumpal mani, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Maksud tu seperti mana pengaku Allah Ta'ala. Kalau itu ada kita makhluk, ada kita manusia, sebagai dalil kata ada Allah. Kemudian kita sebut pula bagaimana Allah telah menjadikan manusia. Sifat mana manusia dia buat? Fi ahsani taqwim. Sebab baik kejadian dia buat manusia. Sebab itulah bumi ni, alam ni, dunia ni, dia hari manusia mereka. Bukan kalau muka baru ke. Kenapa? Sebaik-baik kejadian dia buat fi ahsani taqwim, manusia. Ada akal. Kita mati.
Ulama-ulama itu sebut apa ta'arif bagi manusia. Dia bagi hayawanun naqitun. Binatang boleh bertutur, kata ulama itu. Kalau binatang boleh bertutur, tak bertiung, kita beri lidah boleh tutur, manusia kau tak tu. Tak kata? Ta'arif dia tu. Hayawanun naqitun, binatang pasti boleh bertutur. Itu ta'arif bagi manusia. Lalu kita buat masalah, bagaimana seekor burung tiung, seekor burung lepak, kita kisi lidah. Boleh kecil kadang-kadang, misalnya kemah makhraj daripada kita lah. Kata? Kita Assalamualaikum, itu bahasa kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum tak ada. Assalamualaikum. Burung tiung comel, Assalamualaikum, comel dia kata. Tak kata kan? Adakah burung tiung dipanggil manusia? Dan sebab kata manusia ni hayawan yang boleh bertutur. Maka ulama-ulama ta'awil kata bertutur ke mana bergamuk. Nak panggil manusia ni satu binatang pasti pandai bergamuk. Bergamuk ke mana? Kayu ni panjang 9 kaki. Seputus kayu panjang 9 kaki. Bila kita gerak 3 seputus-seputus pergi berapa? Tubik 3 kaki. Kita boleh gamuk tak? Buat dia orang di sini dah boleh gamuk dah. Boleh dia. Lepas boleh tak? Tak boleh tak? Itu beza dia ni. Beza di antara ta'arif hayawan ni dengan binatang biasa beza mana? Manusia ni pakai hayawan munafikun asalnya binatang yang boleh bertutur, yakni boleh bergamuk. Nak sepak tubik setengah-setengah binatang bila kita kisi lidah boleh kecek juga dia. Adakah dia panggil manusia? Ada. Lepas nak mengeluarkan binatang yang boleh kecek dengan sebab kisi lidah tu, kata ulama, nafikun dengan mana bergamuk. Burung kita kasi lidah pun nak gamuk tak boleh dia. Kan? Tapi kita boleh. Kita boleh. Luahkan sekarang ni, setara mana keluar rumah boleh gitu. Kan ada gamuk. Berapa? Apa nak gamuk? Benda buat lagi, tapi gamuk dah boleh belah-belah. Apa tu? Sifat ni manusia. Hayawan. Maka manusia ni kata Allah Ta'ala, fi ahsanit taqwim, sebaik-baik kejadian hayawan. Kalau gitu ada manusia, sebagai kali kata ada, Allah Ta'ala. Dia panggil dalil. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi kata Nabi. Fikirlah ilmu kepada kejadian yang Tuhan buat. Di antara kejadian yang Tuhan buat termasuk kita manusia. Fikir pada benda yang Tuhan buat. Apa tu? Supaya faham dan reti pada hatimu ada tu yang buat dia. Kita ni kadang-kadang kita keras. Kita ni ada tu yang mentadbir. Tak? Dari mana kadang-kadang kita usaha taksi kena sakit. Sakit itu. Kita masuk di hospital, dia ziarah sahabat kita. Masuk hospital tu bagai-bagai dia mau sakit. Orang ni gatuk kaki. Orang ni kerak kaki. Bapa kecil mana ni? Orang ni jebol air tu di dua tu. Kata seteruk. Nak kata? Seteruk. Saya lepas muka-muka. Tak kena. Muat. Mana muka lain? Kata seteruk. Lepas muka seteruk. Apa sebab seteruk ni? Kata doktor punca ni sebenarnya darah tinggi. Kolesterol tinggi. Kita boleh nombor besar kau kena jaga-jaga segala makan ni tu. Jangan berdarah sangat tinggi, darah tinggi, bahaya buatlah seteruk. Takut kita. Buat air tu jangan lebih sangat keluar tu. Kucing mami berat kaki. Pakai dah belah-belah. Kaki tak mari lagi, dia pakai dah belah-belah. Tapi apakah ikhtiar usul kita memberi bekas? Dah, kalau bapau tak ada kucing mami apa? Buat bakar. Tak ada lagi bakar kucing mami juga. Tak lagi juga. Cuma pakai ada lagi lambat mari tu so, yang pakai sikit makan tu. Kan? Kucing manis mari kita terlambat sikit sebab pakai tu. Ada perkena tak kena apa? Bakar. Rupa-rupanya hak mentadbir bukan kita, Allah. Cuma kita dibenarkan ikhtiar usaha saja. Maka erti di sini kalau rupa-rupa aku ni ada dua yang mentadbir. Siapa Allah? Erti di situ Allah ni bersifat dengan ada. Ada tak? Dia panggil dalil akan menjadi iman. Ini dalil. Tengok pada diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa-siapa kenal diri dia kenal Allah Ta'ala. Tengok pada kita, kerja tak mudah waktu nak berapa. Nak kaya berat, itu kan. Orang nak kerja banyak mak, anak miskin, tak ada sombong. Boleh kata. Nak miskin saya kerja mak.
Tu bila-bila tak kerja kaya macam dia. Tak kerja tu ya tu. Kaya betul tu. Apa nak sebut kata manusia ni Allah telah tarbiyah. Nah, dia tak ada kuasa berapa kaya. Apa? Rupa-rupanya mopok dia hak dia kayak mopok ada itu mopok agak dia rupa-rupanya. Mopok dia semua mana? Rupa-rupa asal dia tahu besar sana. Mati orang tak. Tarikah siapa-siapa pun pada kepala dia tu. Dia ni kayak kaki rumah tu ya. Lillah. Jangan buruk sekor. Dia tak kerja yang malas. Subuk dia malas, subuk dia kerja. Buruk dia terlek wahnya, tanya buruk. Miskin dia, tapi bila Allah telah iradat, Allah telah menentu dah. Mu mama pada masa dia kaya. Rupa-rupanya dia hak dia pegang selama itu mopok akak dia. Mopok ada sebelah mana? Rupa-rupa ni kita lapsan. Anak tunggal lah tu dia tu. Dia tak tahu pun. Pak saudara dia nak ada waktu tahu. Mati mopok dia accident dia hantar ratus juta bung jatuh kepala dia. Dia tak asyik jatuh tadi dia pok. Apa? Kaya kan. Kalau gitu ada tubuh ada takbir kita ni siapa? Tak ada. Maka nadi aku lagu ni. Nadi Allah Taala. Maka banyak sekali dari yang menunjukkan Allah Taala bersifat dengan itu banyak sekali. Cumanya kita dibenarkan di perintah ikhtiarat usaha di antaranya berdoa. Doa kita Allah Taala ya Allah yang kita yang baik diri. Ya Allah yang dia berdoa rezeki bagi permudah berusaha ya Allah. Ada pada pokok kita ni dulu sama ya Allah ya ialah sentiasa sebaiknya ada. Gaya Jangan macam tu deh. Ya Allah ya Tuhan, tu kekallah aku agak pengajian sama-sama. Ada dah kita. Jangan. Kekallah ada atas majmua bersama-sama. Jangan. Kalau mana? Ya Allah ya Tuhan, kaya lah aku lebih rezeki. Aku juga amal. Ada ayat kita tu deh. Tak apa ada kuliah minta Allah Taala tak apa. Ada masalah. Sebab Allah telah bersifat dengan kita. Baik. Jadi katanya maka pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala itulah mana? Pengakuan dalam hati tadi dinamakan wajib pada akal. Ma yusabu adalah wajib pada akal. Ma la tasawwaru fil aqli adam. Apa makna wajib pada akal? Yakni benda yang kita miliki tak kena kata tak ada. Tak ada sifat wujud. Tak ada sifat ada di Allah Ta'ala tu akal tak kena. Itu makna wajib pada akal. Dan pengakuan tentu tidak. Tiada Allah Ta'ala itulah pengakuan tadi dinamakan mustahil. Ini mustahil pada akal. Tak ada Allah Ta'ala tu dia panggil benda mustahil pada akal. Apa makna? Yakni akal tak kena. Pada tak ada Allah, akal tak kena. Kalau gitu sifat Adam, sifat tiada Allah tu mustahil. Tapi kita faham bagai mustahil ni bagai tak ada di zat Allah. Lemah sifat mustahil, tak ada di zat Allah Ta'ala lemah. Buta sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita sifat buta tak ada di zat Allah. Dah tak ada, pada apa nak tahu? Apa dia? Dah sifat-sifat mustahil ni sifat tak ada di zat Allah Ta'ala. Dah tak ada, tak ada apa kita nak tahu? Sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu mana siapa sebab sifat yang ada di zat Allah. Putra ada. Ia ada. Apa sebab dengan sebab ada tu lah wajib kita manusia tahu. Nak siapa tu? Ni sifat mustahil ni tak ada di zat Allah Ta'ala. Buta Allah ada tak? Tak ada. Sifat buta tak ada pada Allah Ta'ala. Ada tak ada? Mustahil bagi. Bila mustahil isyarat kata benda tu tak ada. Pas tak ada sifat buta. Apa sebab nak tahu juga? Aku yang sama-sama. Wajib juga tahu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Pertama sekali, kita nak menguatkan sifat yang wajib. Yang keduanya, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat mustahil itu. Apa itu? Kan? Kita tahu Allah telah bersifat dengan melihat, maka mustahil buta. Makna sifat buta tak ada di zat Allah Ta'ala. Maka nak tahu juga. Kalau ke mana? Allah Ta'ala tak bersifat dengan buta. Dia panggil
mengetahui benda yang mustahil. Walaupun buta tu sifat tak ada di Allah Ta'ala, wajib nak tahu juga. Apa sebab? Pertama sekali nak membuatkan kata sungguh Allah telah bersifat dengan melihat. Yang keduanya nak menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat buta tu. Dia panggil pada ataupun tujuan kita tahu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Boleh? Zaid ada anak 3 orang. Kemati hatu dia. Sak jiran kita sebagai contoh. Dia menikah 20 tahun tapi tak ada pihak atas dia 3 orang je anak dia. Dia tepat ada. Maka kita mesti kena tahu juga anak tepat bagi Zaid tak ada. Apa tu dia? Nak mengkemaskan bahawa Zaid tu sekat 3 je anak dia. Kalau gitu, tahu dengan barang tak ada apa sebab? Sebab tadi? Sebab nak mengkemaskan kata anak Zaid tu sekat 3 orang. So, yang keduanya nak menyucikan Zaid daripada anak tetap. Sebab itulah anak tetap kena tahu juga. Sebab apa? Nak mengkemaskan dia sekat 3 orang. Kalau tak tahu waktu, kalau tak tahu dengan benda mustahil, anak tepat tak tahu, tiba-tiba dia membawa ayat, tak soal lagi, anak Zaid. Belum. Waweh lah. Waweh lah. Di antara sifat mustahil bagi Allah Ta'ala mana? Menyerupai dengan makhluk. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tak sama, tak serupa Allah Ta'ala bagi tiap-tiap benda yang baru. Laisa kamitslihi syai'. Tiada seperti Allah Ta'ala. Dia panggil benda wajib. Balik tak serupa Allah Ta'ala dengan benda yang baru, itu wajib. Wajib pada akal kita. Maka kena tahu juga serupa Allah, serupa makhluk dengan Allah tu benda mustahil. Itu wajib nak tahu juga. Kalau tak tahu sini, tahu setakat mana? Setakat benda lain, setakat mana? Setakat Allah Ta'ala tak serupa dengan tiap-tiap sesuatu. Tahu setakat tu ya. Tiba-tiba dah mempanjang malai, dia tak ada benda serupa tu kan. Tapi serupa pun serupa kasih lain-lain. Kita pun jodoh pun. Apa sebab tu? Tak tahu dengan benda mustahil pada Allah Ta'ala. Mukhalafah tak sama Allah Ta'ala dengan benda baru, tak sama pada zat, tak sama pada sifat, tak sama pada perbuatan. Sama pada zat mustahil, sama pada sifat mustahil, sama pada perbuatan mustahil. Kita tahu semua. Benar tak? Nak wiki apa sebab kena tahu benda mustahil bagi Allah Ta'ala ni, walaupun benda mustahil tak ada zat Allah. Tujuannya kita nak menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat mustahil itu. So, yang keduanya, tahu dengan sifat mustahil tadi, nak mengkuatkan, nak mengkemaskan sifat yang wajib bagi Allah. Gitu. Baik. Kalau gitu, pengakuan dengan tiada dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Ta'ala itulah dinamakan mustahil. Jadi mustahil pada akal. Tak ilmu pada akal, Allah Ta'ala bersifat dengan tiada, tak ilmu. Baik. Kemudian kata dia begini maksud perkataan ulama. Ulama berhurah lagu ni sebenarnya maksud dia. Wujud artinya ada. Erti dengan mana balik bahasa terjemuh. Wujud bahasa Arab terjemuh pada bahasa Melayu maknanya ada. Mustahil lawannya, lawan bagi wujud ke mana mak lawan wujud? Tiada. Tiada dia panggil lawan. Lawan bagi ada. Ada lawan tiada. Hidup lawan mati. Gemuk lawan kurus. Ada lawan belakang. Lihat lawan buta. Dengar lawan tuli. Lawan belakang. Apa makna lawan? Lawan dengan mana tak boleh nak beripung kedua-dua sifat tadi pada masa yang sama, tak boleh beripung. Bila akal kita kata Allah telah bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada, maka akal tak timur Allah telah bersifat dengan tiada. Apa sebab? Kerana ada dan tiada dua sifat yang berlawan ni. Apa mana sifat berlawan ni? Yang ni tak akan beripun di Allah Ta'ala. Ada retik, tak ada retik, tak akan beripun. Bila sabit sifat ni, maka ternafi sifat salami. Bila sabit sifat wujud, maka ternafi sifat tiada. Lawan maknanya, tak boleh nak beripun. Sekarang ni, kita bersifat dengan gemuk. Sebagai contoh. Maka tiada kurus. Bila? Waktu sekarang. Nah, minggu depan puasa. Puasa minggu depan.
Bila puasa minggu lepas raya kita. Halu tu. Ketika bersifat dan turun, tak ada gemuk. Apa sebab? Kerana gemuk dan kurus dua sifat yang berlawanan. Bila dua sifat berlawanan, tak akan berhitung kedua-dua. Tadi pada masa yang sama, tak akan berhitung. Timur pada akal kita. Kita pada masa ni, sifat gemuk atas, kurus atas. Demo ni, gemuk kurus mana? Ke mana gemuk kurus? So mana-mana dah. Nak kata? Gemuk lawan tu. Sifat lawan ni tak akan berhitung pada masa yang sama. Tak akan berhitung. Ketika bersifat gemuk, tak ada kurus. Ketika bersifat kurus, tak ada gemuk. So mana-mana. Tiba-tiba ni kata mung ni bersifat gemuk kurus. Ke mana? Tak timur pada akal. Ke mana? Maka dia mukul tu. Tengok tu. Maka dia mukul tu. Dia tak timur tu sifat tu. Dia gemuk sekali tu tak timur. Masa lain-lain tak. Hari ni kita bersifat dengan gemuk. Lepas puasa tu bersifat dengan tu. Tak apa masa lain-lain. Ketika bersifat gemuk tak ada tu waktu ni. Lepas puasa sekali lagi bersifat tu. Tak ada gemuk waktu tu. Lepas ni gemuk tak ada tu. Lepas puasa sifat tu. Tak ada gemuk. Bila Allah telah bersifat dengan ada, maka tiada tak ada. Bila bersifat dengan tiada, maka tak ada. Apa sebab? Ada dan tiada dua sifat yang berlawanan. Tepat kena ingat mana? Bila sebut kata sifat yang berlawanan, apa mana? Yang ni kedua-dua sifat ni tak akan berhitung pada masa yang sama, tak akan berhitung. Masa belakang tak apa. Baik. Jadi katanya begini maksud perkataan ulama, wujud artinya ada. Yang paling bahasa lagu tu wujud bahasa Arab terjemuh pada bahasa Melayu maknanya ada. Mustahil lawan bagi wujud tadi tiada hingga akhir. Bakiah lawannya wujud, lawannya wujud maknanya ada, lawannya tiada. Tidak maknanya sedia, lawannya baru. Baka maknanya kekal, lawannya binasa. Bakiahlah hingga akhir. Kemudian kata dan dalil atau tanda-tanda. Dia bagi mana sama. Apa tafsir. Dalil dan tanda mana sama. Apa tujuan daripada dalil ni? Nak mengkemakkan akan pengakuan kita. Selepas daripada hati kita mengaku dan membenar. Allah telah bersifat dengan ada. Sekarang ni mana dalil, mana bukti yang menunjukkan Allah telah bersifat dengan ada. Kalau gitu dalil dan bukti atau tanda ni peranan dia mana? Nak menguatkan akan pengakuan hati kita. Sebab kita beli motor, beli kereta lah. Bunambu, apa tu dia bunambu? Nak mengkuatkan kata, hak ni kereta apa? Hak ni motor dia. Tak kata? Kalau tak ada nombor belakang, apa kita hai payah tak ada. Betulkah kaki hadis? Tak kata? Betulkah kaki hadis? Motor sama-sama baru, jak pun sama. Model pun sama, malbi pun semua di masjid lima. Sudah nak turun kat atas, sudah mana so aku tahu. Apa sebab nado tak ada weh. Tanda dalil tak ada, nak kata bang tengok kita tak ada dalil apa. Serupa semua tak ada pelik. Maksudnya tak nombor sudah. Tak kata? Kalau gitu rupa-rupanya motor kereta pun nombor ni sebagai dalil dekat hak tu hak dia kan dengan kita. Tak kata? Tak ada dia apa. Jadi apa peranan nombor, apa peranan dalil pelik kereta tu? Nak menguatkan pengakuan, ni kereta tu, tu kereta dalil. Walaupun model sama, walaupun rupa sama, warna sama baru, tapi ada nanda waktu buat demo, ni tahu mana nanda dia? Dalilnya mana? Pelik kereta tu, nombor itu. Cuba tukar sekali. Sama-sama mayuri, warna putih kedua, sama-sama beli, mari parking belakang. Kita pecah nombor tukar. Sudah. Bertukar semua, tu ada kata. Tuan masuk kat mesin, mana buat anak? Sudah. Nak tahu dia, nak kata hak ni hak dia. Masuk kat sini, dia tak ni. Masuk pakai dekat, nak tangga. Tapi sekali jauh seputih, ke mana? Kan? Nombor pelik kata kita duduk sana. Jauh seputih. Kalau tadi tak nak tangga. Pernikahan dia buat nak mengaku kita. Kenapa? Tak tanda duduk sana. Walaupun sini hati bahasa sini, tapi tanda duduk sana. Semabuk kat dia buat tu. Awak faham kepada kita peranan bagi nombor kereta apa tu? Tu dalil tu yang paling tanda kata pengaku kita ambil kita tu.
Maka tiap-tiap pengakuan kita tak sunyi dan tak lepas daripada dalil dan bukti. Sama dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sama. Nak cari tanda sungguh kata Allah Ta'ala, hati mengaku dah, sebab dia mengaku fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mengaku dah, dia ni bersifat dengan ada. Hati kita mengaku sekarang ni nak cari dalil. Mana dalil kata dia bersifat ada? Dalil itu bukan nak. Dalil ni terbahagi kepada dua. Satu panggil dalil nakli, dalil yang dia kena ambil daripada Quran, hadis dan ijma' ulama. Dan soal lagi panggil dalil akli, dalil kesihatan kita mikir. Anak kedua-dua kalau boleh. Kan? Baik. Kemudian kata dia ni, dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya Allah Ta'ala tak tiada, ialah kita fikir, ada apa tu? Dia panggil dalil nakli, apa dalil akli. Dalil yang dibangsakan kepada fikir. Bila sebut kata hukum akal, apa makna hukum akal? Yang ini keputusan yang memutus akan dia oleh akal fikiran. Bila keputusan tadi diputuskan oleh Allah Ta'ala, patut panggil syarat. Bila keputusan tadi diputuskan oleh kebiasaan, patut panggil adat. Sekarang ini dalil yang mana ni? Dari kita fikir. Isyarat kepada kita dalil di sini dalil akli. Dalil bahasa kita mikir. Mana? Dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Mikir saja kadang-kadang tak hemat kalau tak perhati. Bila mikir, perhati serta tilik, atau makhluk. Tak kata? Ya lain itu kita memikir saja dengan memikir serta perhati tilik itu lain. Itu perlu selfie. Demo telefon. Mak, lembu sampur mak kena ikat. Lepas kursi. Lembu ni sifat dia pergi kita duduk kat telefon nak mikir. Balik dia nak tengok apa. Mikir saja tak perhati tilik tak puas hati. Kita mikir dia demo sebut sifat lembu kena ikat. Jabatan hawai ikat lembu. Kenapa lepas kursi? Sebagai contoh. Maka sahabat kita tengok, ni lembu mak ni. Lalu dia telefon kita. Mak, rasa apa lembu mudah ni mak? Dia mau agak ni atas pay ni. Mari bangga-bangga mak kira. Lagu mana lembu? Lembu sifatnya gini. Kita dengar dan mikir. Nak mudah lagi tu apa? Mikir saja bila tak pilih, tak perhati, tak kuat. Gini aku pergi sebentar. Start motor berapa dia tengok, dia tengok lembu dia tu. Bila dia mikir setelah tengok lembu, dia pati macam lembu aku sebut. Mana kekuatan keputusan akal fikiran itu hasil daripada mana? Bila kita mikir serta patilik, patut kuat. Apa main kata? Pamer kata kita mampu sebagai contoh. Kali buka pamer. Kita mampu ni start kok itu kena gapo pamer kata tak boleh kamu kena tengok dulu. Mikir saya tak ada tu. Nak mikir saja dalam telefon tak ada tu. Mana kena lihat mari yang kena tengok dulu. Lagi ke dari kita tunduk. Tunduk kata ke dari apa start dapat tu dibuka warning. Start lah. Dia start lagi buka kiri. Bani. Pelak mampu habis ni aku nak kau check. Baru puas hati. Selepas daripada memikir serta perhati tilik pada tugas tubik, puas hati sungguh. Sama ni. Nawi puas hati sungguh. Mana dalil kata Allah telah bersifat dengan ada memikir serta perhati dan tilik dan perhati. Apa tu? Itu putus hati puas hati sungguh. Bak ketuhanan ini. Bukan bak dunia. Itu dia. Pas nak perhati mana kita ni? Kepada makhluk ini. Perhati dan pilih kepada makhluk ini. Apa makna makhluk? Ya, benda ada, kena jadi panggil makhluk. Nak panggil makhluk, mestilah benda itu ada. Benda tak ada lagi nak panggil makhluk tak boleh. Benda tak ada lagi, tapi ilmu ada, dipanggil mungkin. Anak belum dilahirkan. Bagi ilmu ada ni, maka panggil mungkin. Nak panggil makhluk tak ada lagi ni, kenapa? Kerana dia tak tubik lagi.
Satu masuk isteri kita tu gana. Oh, tu dia ansar. Tiga tu ada semua dia. Tiga tu baru boleh panggil makhluk. Kalau gitu tarikh bagi makhluk, tiap-tiap benda ada guna jadi panggil makhluk. Maka tepat nak pilih, tepat nak bagi pilih kata ada Allah Ta'ala, pilih pada makhluk tu. Ada? Berarti pilih pada makhluk ni. Asal makhluk ni bagai tak ada ni. Masuk pada nikah ada anak lagi tak? Tak ada lagi lah, lepas nikah ada tak? Ada anak. Kalau kita anak kita tu baru makhluk lah tu. Kita misal tak kita dalam muka dia. Belum nikah tak ada anak kita, nak bupeng kita tak ada. Apa sebab tak ada anak? Tapi sekarang ni berapa ramai anak amal shopping bola 12 orang. Tak jumpa Rizal lagi tu, nak Rizal lagi 20 tempat orang. Pak ibu muda lagi ni. Ibu baru 40 baru tu, anak shopping bola ada. 12 orang anak dia. Kalau gitu sebelum nikah tak ada anak, lepas nikah baru ada anak. Kalau gitu anak kita tu baru makhluk dia panggil. Benda ada kena jadi. Maka pada makhluk itulah tepat fikir tilik kata ada Allah. Ke mana? Asal nak kita bagi tak ada tiba-tiba jadi ada. Ada pun terima pada akal kita. Ada dia dengan sendiri, tanpa ada tukar yang mengadakan dia, terima dah. Akal tak terima. Bila akal tak terima tu erti pada kita ada anak kita ni, ada tukar yang menjadikan dia. Siapa tukar? Allah. Kita bandingi akan dunia dengan dunia kita tak? Masjid kita semaya gini 100 tahun ada. Tahu tanya dia mau 100. Ada tak kalau kita mau 100 ni? Tak ada. Jadi 100 tahun dulu masjid ni tak ada. Tapi hari ni ada. Ada kita boleh guna dia. Betul tak? Bahkan kita fikir masjid ni asal mula tak ada, tiba-tiba ada hari ni. Adakah ada dia tanpa ada tukar mengadakan dia? Timur nak pada kita. Mesti tak timur. Tak dapat tidak bagi asal mula tak ada. Tiba-tiba hari ni ada sendiri akan tak timur. Tak dapat tidak kena ada tukar yang mengadakan dia. Sama betul. Sama dalam bumi, sama dengan makhluk, semua sama. Asal makhluk kita tak dalam bumi, tak ada hubungan, tak ada segala-galanya. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Kana Allah wala syai'an ma'al qadar. Ada Allah Ta'ala, tiada sesuatu serta Allah. Waktu mana? Waktu sebelum daripada Allah telah menjadikan sesuatu itu tak ada lagi. Termasuk kita. Sekarang ni kita ada langit bumi, ada gunung gani, ada bukit bukan, ada belakang, segala benda ada. Ada kita ni timur pada akal kita, ada kita tak ada tukar yang mengadakan kita. Timur tak timur. Bila tak timur, tak dapat tidak ada kita, ada tukar yang menjadikan kita. Siapa tukar? Allahu Allazi khalaqa as-samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Ta'ala lah yang menjadikan 7 kota langit dan 7 kota bumi wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara kedua. Kalau kita ada langit bumi, ada kita makhluk sebagai tanda Allah. Disebut sini dalil yang menunjukkan kata Allah telah bersifat dengan ada. Dalilnya mana? Kita fikir dengan berhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Cuba tengok pada benda yang ada ni. Maka itulah dalil kata Allah Ta'ala. Ke mana tu? Kerana dia banyak. Elak pada kata ada makhluk, ada Allah. Elaknya mana? Kerana makhluk ini baru adanya. Sebelum daripada yang mengadakan makhluk tak ada. Selepas daripada yang mengadakan makhluk baru ada dia. Kalau gitu ada makhluk tu baru ada dia. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah bila didahulukan tiada, dia ada. Kemarin anak kita lahir. Sebelum daripada kemarin dia tak ada. Hari ni lembu kita baru anak. Kemarin baru anak tak anak. Kemarin tak ada lagi lembu kita. Hari ni baru ada. Kalau kita ada dia tu, didahulu oleh tiada. Tapi hal lain. Nampak dah tu? Ya tak? Kita perwaya baik. Kemarin tak telur lagi ibu ayah kita. Hari ni baru telur. Ada telur tu kenapa? Mari pun tak ada tu sebab mari tak ada lagi. Kalau gitu, dia panggil makhluk ni rupa-rupanya benda ada mari pun tak ada pun. Lepas tu benda ada mereka tak ada tu paling berapa nama dia pula. Tu.
Dan tiap-tiap yang baru itu tentulah didahulukan tiada. Maknanya tiap-tiap benda baru ni mari tu tak ada dulu. Sebelum dia mengadakan dia tak ada. Lepas daripada dia mengadakan dia, boleh ada dia. Kalau gitu ada tu, mari tu tak ada. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Makhluk ni panggil mungkin pula. Tiap-tiap benda asal mula tak ada, tiba-tiba ada ini, maka benda tu panggil mungkin. Benda timah tak ada. Namun, dan mungkin itu, apa makna mungkin? Barang yang terima ada dan terima tiada. Misal, dia gini dia. Mungkin dengan makhluk ni, mungkin lebih umum. Makhluk lebih khusus. Baik, nak kena benda, kena ta'rif. Apa ta'rif bagi makhluk? Tiap-tiap benda ada, kena jadi bagi makhluk. Maknanya, kita nak panggil makhluk ni, mestilah benda tu ada. Benda tak ada lagi, nak panggil makhluk tak boleh. Apa ta'rif bagi mungkin? Benda terima ada, benda terima tak ada. Tak kira lah benda tu ada dah lah ni tu. Tak ada lagi lah ni tu, tak kira. Asal dia terima ada, terima tak ada, maka benda tu panggil mungkin. Kalau gitu bila kita adu di antara mungkin dan makhluk, mungkin lebih umum, makhluk lebih khusus. Misal, kita ada anak orang. Kita ada anak orang, maka anak kita ni, kalau ada dah tu, ada dia buat, ada dia kena jadi. Maka anak kita orang tu panggil makhluk. Apa sebab? Pertama sekali ada dia kena jadi, yang keduanya dia ni ada tu. Maka anak kita panggil makhluk. Adapun anak yang ketiga, boleh kita panggil makhluk? Tak boleh. Kenapa? Kerana nak panggil makhluk ni tertentu di atas benda yang ada dah. Adapun anak ketiga tak ada lagi. Maka anak ketiga tu nak panggil makhluk tak boleh. Anak pertama kedua yang boleh panggil makhluk sebab ada dah. Adapun anak yang ketiga nak panggil makhluk tak boleh sebab tak ada lagi. Itu panggil makhluk. Adapun mungkin? Ada. Apa tarikh bagi mungkin? Bagi terima ada, bagi terima tak ada. Kalau gitu, anak kita ada dah dua orang ni. Ada dah ni. Tadi boleh panggil makhluk dua orang ni. Sekarang ni boleh panggil mungkin tak? Ya boleh. Apa sebab? Kerana anak kita ada dah dua orang ni, dia terima ada, terima tak ada. Hari ni dia ada dua orang tadi, bagaimana sehari? Kalau Allah telah nak mengekalkan ada anak kita untuk sehari, maka ada kedua-dua. Sekiranya Allah telah pasti mengadakan anak kita dua sehari, maka dua sehari pasti akan mati dulu. Kalau gitu anak kita ada dua gini, yang panggil bagi terima ada, terima tak ada. Maka boleh panggil mungkin. Makhluk tadi boleh panggil tak dengan sebab dia tak ada dah. Pak panggil sekali lagi anak dua orang tadi boleh panggil mungkin pun. Kenapa? Kerana anak kedua-dua tadi terima ada, terima tak ada. Pak anak boleh lahir. Anak yang ketiga tadi tak boleh panggil makhluk situ. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi. Ada pemungkin boleh panggil tak dia? Ya boleh. Kenapa? Kerana anak yang ketiga tu bagi terima ada, terima tak ada. Kalau Allah nak mengadakan ketiga, suatu masa akan ada dia. Sekiranya Allah telah mengekalkan tak ada anak ketiga, siapa dia tak ada anak ketiga? Kalau gitu anak yang ketiga tu boleh panggil mungkin. Panggil makhluk tak boleh. Anak ada dua orang ni boleh panggil mungkin juga. Sebab ada terima ada, terima tak ada. Dan makhluk pun boleh panggil. Betul tu. Dia panggil bila kita adu di antara makhluk dan mungkin, makhluk itu lebih khusus, mungkin itu lebih umum. Tiap-tiap makhluk mesti mungkin, tapi tidak tiap-tiap mungkin itu makhluk tidak. Lepas ada tu. Tak apalah semua-semua kita orang payah dulu. So kita ngaji sini. Ngaji sini. Jangan celak-celuk. Celak-celuk dia payah ngaji pada cerita dah. Tengok TV celak-celuk. Terutama sekali cerita ustaz kan tu dia. Celak-celuk. Tak tahu mana Harun Rajah. Kamu nak tanya dia mana Ustaz? Oh, bos saya tak cerita mana macam. Ada dia. Baik. Sikit lagi. Jadi kata dia, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin. Apa tarikh bagi mungkin? Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada.
dengan bersamaan berat keduanya. Benda mungkin ni yang panggil benda terima ada dia benda terima tak. Kalau kita mula sebelum daripada Tuhan menjadikan kita dah tak ada sama itu. Tak ada kita zaman itu tu dipanggil kita ada mungkin lagi. Mungkin lagi mana? Mungkin tu nak kita tak ada sama apa mungkin. Mungkin tu nak mengada pun mungkin. Kalau kita di antara ada tak sama juga maksud. Zaman pilih pada zaman kita sebelum Tuhan mengadakan kita. Zaman itu kita sama juga tu. Di antara ada dan tak ada sama juga. Bahkan juga ada tak ada lagi. Kenapa? Zaman itu zaman tak ada. Ada sebelah. Jadi katanya, dan mungkin itu apa mungkin? Barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya. Di antara nisbah kepada ada dan tak ada, nisbah kepada mungkin itu yang paling sama berat. Bahkan berat sebelah tiada. Apa sebab? Kerana asal tiada. Tilik tiga mana ni? Tilik di zaman sebelum Tuhan mengadakan kita. Zaman sebelum Tuhan mengadakan kita, waktu itu kita mungkin ada, mungkin tiada. Kalau gitu, waktu itu ada dan tak ada sama juga ni. Tapi bahkan berat balik tak ada. Oh, sebab apa? Sebab tak ada sama itu. Kita tak ada sama itu. Apa dia kata? Bahkan berat sebelah tiada. Apa sebab? Kerana asal tiada. Asal sama tak ada kita. Bila berat balik tiada, dan ringan sebelah ada. Bila gitu, tiba-tiba yang ringan tu, mana? Ada tu, jadi berat ke mana? Bila kita ada, kita pun jadi ada gitu. Ada kita tu, jadi berat pada tiada tu. Maka tentulah tak terima pada akal kita, nak jadi berat sebelah ada kat ringan tu, dengan sendiri tak terima. Bahkan kata dia, mestilah ada yang memberatkan, ada yang memberi berat, ada makhluk itu. Dan yang memberi berat ada itu Allah Ta'ala. Yang tentu ada tak terima tiada sekali-kali. Kita tipe bagai sama juga kedua. Tentu. Kalau ni ada buat tekor ni paku sekali, kapas sekali mana juga. Mana juga kapas sekali, paku sekali. Sama juga lah, sama-sama sekali. Nah, sekalipun nak pakai buat paku. Sebab nak buat paku ni bagi buat. Tak sama juga sebab apa? Sama-sama skala dia. Tak kira lah dia sebab mana tu. Kapas lawi tu tak kira lah. Paku segenggam tak kira. Sama-sama skala sama lah. Sekalipun bahasa nak patah buat paku. Sekalipun. Tak payah soalan. Tak. Jadi paku skala, kapas skala, timbel sama juga mana juga. Sama-sama juga. Bila benda sama-sama berat, tiba-tiba dia berat prank, berat paku. Berat paku tu tanpa ada yang memberatkan dia, akan timur tak? Akan tak timur. Mesti kena ada benda yang memberatkan dia. Asal benda kita timbul kiri kanan sama berat. Sama berat dua, sama-sama skala. Tiba-tiba dia berat sebelah paku. Sebagai prank, berat sebelah paku. Berat paku tanpa ada yang memberatkan dia, akan timur tak? Tak timur. Mesti kena ada yang memberatkan dia. Siapa? Tengok. Kita makhluk di zaman tu yang belum menjadikan kita. Waktu tu kita ada makan samburat. Kan? Di zaman belum tu yang mengadakan kita di antara sifat ada kita yang tak ada sama juga di waktu tu. Bukan berat sebelah tak ada. Sebab tak ada zaman tu. Tiba-tiba benda samburat prank jadi berat sebelah. Mana? Berat sebelah ada. Pak timur pada akal kita. Dia berat sebelah ada tanpa ada yang memberatkan dia. Tak timur. Mesti ada tu yang memberatkan dia. Siapa? Allah Ta'ala. Dia panggil dari akal kita mungkin. Sebab tu dia kata dan yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Begitulah pengakuan dengan hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atas mukallaf tadi mengetahui akan dia akan pengakuan. Apa ni? Berarti kepada kita ada Tuhan yang mengadakan kita. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau gitu ada kita lah sebagai dalil ada Allah. Dan dia bersifat dengan ada. Baik, lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis yang menunjuk keduanya. Apa pada hadis tadi? Menunjuk dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-ayat. Artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi, ya Allah menjadi akan beberapa langit dan bumi dan barang yang di antara kedua.
dalil bila dia kata dia buat langit bumi, ada langit bumi itulah sebagai yang dikatakan Allah Ta'ala. Maka dengan firman itu nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku dia Allah dengan adanya ada Allah. Dia mengaku di mana? Di dalam Quran. Dia mengaku dia bersifat dengan ada. Di mana tempat dia mengaku? Di Quran. Bila begitu, dan kita pula kena mengaku dalam hati dengan ada Allah Ta'ala. Mengaku jadi yang membatili dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Itulah mana? Pengakuan kita tu. Membatili dengan pengakuan Allah Ta'ala tu. Dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala tu. Allah sebut dia bersifat dengan ada. Allah Ta'ala mengaku dia bersifat dengan ada dan kita pun mengaku dia tu bersifat dengan ada. Maka pengakuan kita tu sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Maka di waktu itulah kita dipanggil manusia yang beriman. Aku pada beriman. Kemudian kata wallahu a'lam. Pada sekali orang yang sifat dan kedua kita. Lepas tu insya-Allah lah bulan puasa kita tutup. Bulan puasa insya-Allah kita tutup kuliah kita. Sebab bulan puasa tengah hari telawahan.